kita turut berduka cita lah bila menengok dalam berita tadi. Sian pula menengok ibu-ibu yang terlibat. Kita nak pesan begini, Nabi SAW dia sayang ke kita. Dia ajar pada kita ada 3 amalan. Kalau kita buat, kita dapat pahala setara orang buat haji dan umrah. Macam saudara-saudara kita yang terkandas di KLIA, Allah akan beri dia pahala haji, mudah-mudahan kita doakan. Dia dah berdoa, dia dah niat, dia dah macam-macam, tapi apa nak buat, orang scam dan bagai-bagai lagi. Memang kecewa, hampa, kebingungan, marah dan sebagainya. Tapi paling kurang kita dah usaha. Kita dah usaha. Ingat kata Ali Al-Muwaffaq, ini cerita zaman Abdullah bin Mubarak. Dia dah bawa duit 350 dirham, dia nak pergi dah Mekah, tiba ada orang susah. Dia pergi bantu, habis duit dia. Dia kata, ya Allah, haji aku sampai depan rumah aku saja, ya Allah. Aku dah nak pergi tapi ada orang susah, ya Allah. Maka malaikat beritahu kepada dalam mimpi Abdullah bin Mubarak, dia seorang je haji diterima. Walaupun dia tak pergi ke Mekah pada tahun itu. Apa itu kita doakan kepada mereka. Pernah berlaku kepada junjungan Nabi SAW. Yang mana Nabi sendiri pernah hajatnya tidak kesampaian untuk menunaikan ibadah di Mekah ketika itu. Pada asalnya Nabi SAW, dia bermimpi semasa di Madinah. Dalam mimpi itu dia dapat tengok kawan-kawan sahabat-sahabat masuk Masjidil Haram, ambil kunci Kaabah, tawaf umrah. Jadi dalam mimpi itu juga Nabi nampak jemaah cukur rambut, ada yang menggunting. Dan Nabi cerita benda ni pada sahabatnya. Sahabat bila dengar cerita mimpi Nabi, dia tahu Nabi ni mimpi bukan macam orang biasa. Dia mimpi Nabi ni level lain. Jadi dia orang pun dah berkira-kira dapat masuk Mekah lah pada tahun itu. Allah rakamkan peristiwa ini. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq litadkhulana al-masjidil haram insyaallah aminin. Sesungguhnya Allah telah menyatakan benar Rasulnya dalam perkara mimpi itu, dan insya-Allah dia akan dapat masuk Mekah dengan aman. Muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Dengan kamu cukur kepala, gunting sedikit rambut, dan kamu tak akan takut ketika kamu masuk itu. Jadi Nabi kita pun dia keluarlah daripada Madinah pada hari Isnin 1 Zulkaidah tahun 6 Hijrah. Tujuan Nabi bukan nak perang, tapi nak pergi ibadah, nak buat umrah. Jadi mereka pun keluar ramai-ramai, pakai ihram apa semua, nak menunjukkan kepada orang Mekah, kita bukan datang nak bergaduh, nak perang, senjata pun tak bawa. Kita datang secara aman. Dalam riwayat disebutkan jumlah yang mengikut Nabi ketika itu 1,400 orang. Ada yang kata 1,500 orang. Imam At-Tabari dalam kitab At-Tarikhnya menukilkan beberapa riwayat yang berbeza tentang hal ini, tapi jumlahnya 1,000 lebih. Jadi Nabi pun bergeraklah menuju ke Madinah ketika itu. Sampai perjalanan, ketika itulah sampai di Zulhulaifah, Nabi memakai tanda pada binatang, nak dia buatkan macam-macam lah sebagai nak menunjukkan masuk secara aman. Ringkas ceritanya, datang satu utusan daripada Mekah tidak membenarkan. Maknanya immigration Mekah ketika itu dah tak benar. Zaman itulah immigration tak bagi masuk dah ketika itu. Jadi ringkas cerita, hajat Nabi tak kesampaian. Dalam perjalanan masa tu Nabi ke Mekah, di satu kawasan nama Hudaybiyah, lebih kurang dalam 23 km daripada Mekah, orang Quraisy sekat, buat roadblock tak bagi masuk, sehingga berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika itu orang-orang Islam, jemaah-jemaah semua kecewa sebab dah bersalam dengan orang Madinah apa semua, dah buat keluri, dah macam dah hazan berkata Datuk Kazim tadi, tiba tak boleh masuk. Dalam ramai-ramai, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ni dia vokal sikit, dia berani bercakap. Dia kata, ya Rasulullah, bukankah kita ni di atas agama yang benar dan orang kafir itu di atas kebatilan? Nabi jawab, ya betul. Dia tanya lagi, bukankah orang kita yang terbunuh akan berada dalam syurga, tapi mereka kalau mati masuk neraka? Orang Mekah yang kafir ni. Nabi kata, ya, kenapa? Umar tanya lagi, justru kenapa kita kena rendahkan agama kita, kita terpaksa patah balik, sedangkan Allah belum memutuskan sama ada suruh kita balik ataupun tidak. Nabi ketika itu didesak-desak, Nabi kata, wahai Umar Al-Khattab, aku ni Rasulullah, aku takkan derhaka kepada Allah, Allah takkan sia-siakan aku. Umar tanya lagi, bukankah Tuhan beritahu pada kami, kita akan dapat masuk ke Baitullah, dapat melakukan tawaf?
Nabi pun jawab, ya, tapi adakah saya beritahu pada tahun ini? Saya tak kata tahun bila-bila kamu yang semangat kita bergeraklah. Saya tak cakap tahun ni ke bila-bila. Maka kata Nabi kita, memang engkau akan datang ke Mekah. Percayalah. Tapi hanya masanya tak tahu saja bila. Omar ketika itu dalam keadaan marah. Dia pergi kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia cakap kepada Sayyidina Abu Bakar benda yang sama, soalan dia tanya kepada Nabi. Abu Bakar ni orang tenang. Dia jawab dia kata kepada Umar Al-Khattab, berpegang teguhlah engkau dengan keputusan Nabi sampai engkau mati. InsyaAllah kita berada dalam kebenaran. Ketika itulah kata ulama, turun surah Al-Fatah ayat yang pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah membuka bagimu wahai Muhammad satu jalan kemenangan yang nyata. Saya bawakan kisah ini pelajaran untuk kita. Benda ini memang akan menggugat kesabaran. Nak dapat macam Nabi tenang, macam Abu Bakar tenang, itu memang susah. Tapi kepada sahabat-sahabat kita yang diuji cara begitu, banyak-banyakkanlah bersabar. Saya nak ringkas, kita ni habis berapa ke satu Berapa habis? Saya ringkas je lah, ni bukan ceramah. Tapi kita turut berduka cita lah bila menengok dalam berita tadi. Sian pula menengok. Ibu-ibu yang terlibat, kita nak pesan begini. Nabi SAW dia sayang ke kita. Dia ajar pada kita ada 3 amalan. Kalau kita buat, kita dapat pahala setaraf orang buat haji dan umrah. Saya ringkaskan. Pertama, Nabi ajar semayang jemaah 5 waktu di masjid sekali dengan solat duha. Hadis daripada Abu Umamah, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salati maktubati fa ajru ka ajri hajil muhrim wa man kharaja ila tasbih duha la yunsibuhu illa iyah fa ajru ka ajril mu'tamir. Siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan ada air semayang, tunaikan semayang fardu di masjid 5 kali sehari, sama pahala macam dia pergi haji. Siapa yang keluar rumah untuk semayang duha di masjid, maka dia dapat pahala umrah. Ni hadis riwayat Abu Daud. Jadi hari esok pergi masjid, jangan menangis, jangan sedih, jangan tulis Facebook panjang sangat. Pergi masjid, kita semayang. Ni ya Allah, haji aku sampai sini saja, sampai KLIA saja. Kena tipu dan bagai lagi. Yang kedua, Nabi ajar zikir lepas solat subuh sampai terbit matahari. Kemudian semayang syuruk 2 rakaat. Man salal ghadat fi jama'ah, summa qa'ada yazkurullah hatta tatla'u syams, summa salla raka'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Qala Rasulullah, tamatin. Ini hadis riwayat Tirmizi. Kata Anas, Nabi sebut, siapa yang buat semayang subuh berjemaah 2 rakaat. 2 rakaat lah jemaah di masjid, jangan di rumah. Kemudian dia duduk saja tak balik sampailah terbit matahari. Dia berzikir sampai terbit matahari. Kemudian dia mengerjakan semayang 2 rakaat semayang sunat syuruk, maknanya awal duha, maka dia akan dapat pahala haji dan umrah. Yang kata Nabi, tamatin. Sempurna. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi, siapa buat ni dapat pahala haji, iaitu pergi ke masjid cari ilmu atau buat baik. Tidak hanya semayang saja, tapi kita buat bersih tandas misalnya, mengutip sampah. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa yata'allama khaira aw ya'lamah kana lahu ka ajri haji taman hajjatuh. Siapa yang berangkat ke masjid untuk belajar benda baik atau mengajar benda baik atau nak buat benda baik, dia berikan pahala kepadanya sama seperti ibadat haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi kepada semua yang terlibat, jangan bersedih, Allah sentiasa bersama kita. You are not alone. Wallahu a'lam.